Wydad University College is registered under Ministry of Education in Sdn Bhd. Why I joined Wydad University College? Because of the strength of the university itself. It got a very strong foundation in medicine, nursing, allied health, early childhood, IT. Medical program, namely medical degree program or MBBS. And then we have, of course, diploma in nursing, which the next step we are doing our degree nursing program. And we've also the medical assistant diploma. So after I finish my MBBS here, I want to become a very good doctor. After I'm graduating from Wydad University College, of course, I hope that I can further my study in a medical lab technology course or either working as medical lab technician in well-known or prestigious hospitals. After I graduate, I will further my studies in medicine and I will work as a medical assistant in a hospital to gain some experience more from the professionals. The knowledge in my diploma in games design studies, I hope that I can become one of the well-known animators that revolves around game development teams in the future. I want to learn about the subject that is offered in Diploma Interactive Multimedia, and I want to be a part of Malaysian Professional Graphic Designer. I'm hoping that what attracted me to join the faculty will be of what attract you. Whether you are a prospective student searching for a career-building university experience, a researcher looking for advanced expertise, or a community member interested in what's happening in our vibrant country. Most importantly, graduates of this faculty will be equipped with broad-based academic knowledge, analytical and practical skill. My name is Tengku Hendy Shafina Fajira, Tengku Abdullah. I'm from Bachelor of Psychology. Psychology is one of my favorite since I want to further my study and master in criminology. So I want to contribute something great in our country and Malaysia. I choose to further study in diploma in design because I want to become a professional coach. And I sincerely hope that I want to become a professional coach in a club abroad, in the country, and I wish that my dream will come true. Wydad University has a really good reputation. It offers a really good program for medicine with full facilities and so. The lecturers are really good and professional and well experienced. This pretty thing, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Puppy Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about
This pretty ting, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about Go, daddy, go. We back to gain that hook. Go, daddy, go. Now pass it to my bro, let's go. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua adik-adik, khususnya adik-adik yang bakal menduduki peperiksaan SPM dan juga STPM tak lama lagi. So pada hari ini kita berjumpa lagi dalam sesi virtual talk pada hari ini bersama-sama dengan Sir Muhammad Syami bin Azizi yang kita datangkan khas daripada grup 10 daripada Maths Clinic Plus. Okay, so semalam kita dah selesai mendengar ceramah motivasi bersama dengan Ustaz Syamsul Debat. So pada hari ini kita akan mendengarkan pula tips-tips dan juga informasi menarik yang akan dikongsikan oleh Sir Muhammad Syami bin Azizi tentang subjek sejarah. Okay, yang mana tajuk beliau merupakan jadikan sejarah itu mudah. So bagaimana kita sebagai pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM dan juga STPM hendak menjadikan subjek sejarah itu mudah. Okey, jadi kepada adik-adik semua seperti yang adik-adik semua sedia maklum, adik-adik semua dah prepare, dah bersedia dengan bahan-bahan yang akan diajar oleh Sir Syami iaitu terdiri daripada 18 soalan. Okey, pastikan ada standby dengan pen, kertas, notebook dan sebagainya. Okey, jadi saya juga ingin untuk saya ingatkan adik-adik, untuk adik-adik semua follow kita punya social media untuk memastikan adik-adik tidak terlepas sebarang upcoming event ataupun update terkini daripada Wida Education. Okey, jadi FB dan IG adik boleh follow dan like Wida University College dan juga Wida College Official. Kita juga ada TikTok Wida Education, YouTube Wida University College dan juga Twitter Wida Tweet. Okey, so jadi saya pun tak nak buang masa adik-adik semua. Saya tak nak buang masa speaker kita, Sir Syami, sebab Sir Syami pun nampaknya dah tak sabar nak berkongsi dengan adik-adik semua maklumat yang bermanfaat. Okey, jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan Sir Syami untuk memulakan talk beliau yang bertajuk Jadikan Sejarah Itu Mudah. Silakan Sir. Terima kasih banyak-banyak kepada MC. Saya panggil MC, saya tak sempat nak berkenalan siapakah MC ni. Nama dia, okay, tak apalah. Hai semua. Jap, kita tak nampak chat memang saya just ni je lah. Saya nampak kamera je lah. Kita tak tahu chat ataupun macam mana nak komunikasi ke.
Tak nampak ke? Kalau tak nampak, tak apalah. Maksudnya saya boleh teruskan perjalanan, saya boleh teruskan saya punya ni je lah. Saya punya, kata apa, carry on saya punya pembelajaran dan pengajaran hari ini. Baik, jap. Ke ada setting apa-apa ni? Ada setting apa-apa ke untuk chat ke ataupun apa yang saya boleh nampak respon daripada student ke? Atau memang tak ada? Sudah. Adakah saya seorang-seorang kat sini? Alright gang. Sebab saya tak tahu macam mana ni. Okay, macam ni saya anggap sekarang ni memang akan ada student yang mana tengah melihat. Saya anggap macam tu, akan ada student yang tengah melihat saya sekarang ni. So, apa yang saya buat adalah yang pertama, saya akan tunggu selama lebih kurang dalam 4 minit. Kita akan tunggu selama 4 minit supaya kawan-kawan yang lain mungkin boleh masuk lagi. Okay. Kita tunggu peserta-peserta yang lain mungkin akan masuk dan seterusnya dah habis tempoh 4 minit baru kita start kita punya syllabus. Okay, baik silakan. Okay, sebelum nak start kelas apa semua, pastikan awak semua dalam keadaan yang selesa. Itu perkara yang paling penting sebelum belajar. Tak kisahlah subjek apa sekalipun, sebelum belajar pastikan duduk dalam keadaan yang selesa. Jangan baring, jangan meniarap dan jangan duduk atas meja, letak kepala macam tu. Itu kesilapan besar utama bila belajar. So, duduk dalam keadaan yang tenang, pastikan gangguan jauh. Pastikan gangguan jauh. Biasalah. Kita ni kan, waktu nak belajar, time tu lah banyak gangguan. Ya, gangguan apa saja? Ada juga yang mesti nak tanya, nak tahu kan, gangguan apa kan? Contoh gangguan-gangguannya seperti, dak ni lah gangguan dia. Apa dia waktu nak belajar, time tu lah mak kita nak suruh buang sampah. Itu tak apalah, mungkin kita boleh cakap, mak, adik nak belajar. Kita okey, mak macam, okey. Mak dia nampak adik nak belajar, dia macam okey, tak apa, teruskan belajar. Dia cari abang ke, dia cari adik bongsu suruh pergi buang sampah. Tapi gangguan satu benda yang kadang-kadang kita susah nak tolak ni bagi pasangan yang sedang bercinta tu. Pasangan sedang bercinta tu, awet, waktu ni lah nak on the phone lah, waktu ni lah kucing dia meninggal dunia, kucing dia mati, nak call, nak berseluahkan perasaan semua benda. Time ni jugalah tak ada time lain ke? Astaghfirullahalazim. So waktu tu kita macam, macam mana ni? Aku nak belajar, yang ni perlukan aku. Pastikan jauh gangguan. Kalau ada gangguan seperti tu, bagi tahu pasangan masing-masing, cakap dekat dia, baby, minta maaf, ayang tengah study demi masa depan kita bersama. Tu dia. Bagi ayat macam tu biar dia cair. Tapi saya terasa macam syok sendiri terasa macam syok sendiri, cakap seorang-seorang, tak nampak respon, tak nampak macam mana kita punya check ni apa semua. Ada check kat sini? Ada. Ya ilah illallah. Kita boleh check. Ni ada check kat sini, attendance. Lag. Okay. Baru nampak check dia kat bawah ni. Astaghfirullahalazim. Baru nampak dia punya check. Ada. Ngapain sangkut? Ngapain sangkut? Serius sangkut teruk ke? Tak lag pun. Okey je. Baru nampak check dia. Daripada tadi saya cari check kat mana ni. Tak sabar dah ni. Belum start lagi. Sabar. Ya betul. Kita tak start lagi ni. Kita sabar. Kita menunggu ni. Plashen here. Plashen. Belum start lagi, sabar. Ya, betul. Baru nampak. Tadi saya macam fikirlah mana satu check ni. Lala baru nampak checknya, boleh baca. Hi troopers. Mana ada troopers kat sini? Mana ada lag, tak ada sangkut. Okey. Ngam lah. Jap, awak nampak ke muka saya? Komen sikit, nampak ke muka saya? Nampak New Plashen. So maksudnya okey, baik. Saya tak boleh nak tengok chat sangat maksudnya kat sini. Okey, sebab setting dia. Baik. Okey, tak kisahlah awak new Plashen ke apa semua, tak ada masalah. Sekarang ni kita dalam kelas dengan webinar jam. Okey, kita tunggu sikit lagi. Lebih kurang dalam 10 saat. Kita tunggu kawan-kawan yang lain masuk. Mana tahu ada yang tengah solat Zuhur ke, saya pun tak tahu dulu orang ni. Okey. Tunggu sikit lagi. Untuk kita start.
Jom, ayo bersama-sama dengan saya, ladies and gentlemen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hirmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baiknya permulaan kelas kita hari ini, kita bermula dengan doa. Okey. Kisahnya sekarang ni adalah berkaitan dengan subjek sejarah. Okey. Lepas tu kita nak belajar sejarah dengan mudah. Subjek sejarah yang kita nak belajar sejarah dengan mudah. Okey, baik. Tips ni saya tak pernah bagi tahu kepada siapa-siapa pun. Dia tak ada tips apa pun sebenarnya. Sejarah ni bila nak belajar dengan mudah, dia ada 3 peraturan. Ikut 3 peraturan ni mudahlah hidup awak waktu belajar sejarah. Apa dia peraturan tersebut? Peraturan yang pertama, nak belajar sejarah, klise. Klise, semua orang cakap benda yang sama, faham. Tak apa, kita layankan je dulu. Ini tips ataupun peraturan korang nak belajar sejarah. Yang pertama, kena faham. Yang kedua, lepas tu korang kena hafal. Hafal kena ada. Jangan ada ramai cikgu-cikgu cakap belajar sejarah bukan subjek hafal, subjek faham. Tak. Hafal dengan faham kena berseiringan. Kalau setakat kita faham, kita tak hafal, tak jadi. So kena ada dua-dua benda ni, iaitu faham dan hafal. Dan seterusnya perkara yang ketiga, peraturan nak belajar sejarah kena buat latihan. 3 benda ni. Sebab tu saya bekalkan latihan kepada awak. Sebab tu saya bekalkan latihan kepada awak. Dia tak boleh awak main suka hati je kan. Ya, kami sedang melihat. Okey. Oh, baik. Itu dia. Thank you so much. Okay, bagi yang komen. Baik, gang. So, ini kisah dia sekarang. Cumanya, student, dia power dekat mana tau? Student, dia power dekat 2 benda ni. Kalau bab hafal, bab latihan, dia cukup perform. Bagilah hafal, macam-macam cara hafal. Guna lagu lah, buat apa akronim lah, dia punya power hafal. Latihan, dia boleh buat, tak ada masalah. Beli je buku latihan ataupun download je dekat internet, latihan sejarah, semua boleh dapat. Tetapi masalah student adalah di sini. Faham? Ya, betul. Cikgu, kami faham sejarah. Tolong kena pandai bezakan, faham sejarah ke faham bahasa Melayu? Kena bezakan, faham sejarah ke faham bahasa Melayu? Kena bezakan perkara tersebut. Which is, gang, untuk memahami sejarah, first of all, awak kena tahu kronologi. Untuk memahami sejarah, awak kena tahu kronologi. Apa yang berlaku waktu tu, baru mudah untuk awak fahami. Okay? Saya bagi contoh. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kena tahu maksud perkataan. 2 benda ni yang student fail bila belajar sejarah. Okay. Part kronologi. Part kronologi ni kalau cikgu boleh terangkan, bagus. This is very good. Okay. Bagi siapa-siapa yang mungkin rasa macam tak tahu nak cari dekat mana kronologi, ni semua cari dekat internet awak boleh dapat. Macam apa yang dimaksudkan dengan kronologi ni, sir? Sudah. Apa dia yang dimaksudkan kronologi ni kan? Okay, baik. Saya ambil contoh macam topik yang kita nak bincangkan hari ni. Topik yang kita nak bincangkan hari ni sepatutnya tajuk dia adalah kerjasama antarabangsa. Okay. Kerjasama antarabangsa. Senang cerita dalam bahasa lain, topik yang kita nak bincangkan hari ini adalah berkaitan dengan kawan-kawan yang Malaysia berkawan. Siapakah negara-negara yang Malaysia berkawan? Okey. Kronologi yang saya maksudkan kat sini, awak akan nampak nanti apa jadi selepas merdeka. Saya akan terangkan lepas merdeka, kenapa Malaysia pilih berkawan dengan Amerika Syarikat, dengan British. Tapi kenapa pula waktu tu lepas merdeka, Malaysia tak berkawan dengan Rusia. Malaysia tak berkawan dengan China. Itu antaranya. Okey, lepas tu pula, masuk pula seterusnya, kita dah merdeka tahun 1970, apa pula jadi? 1970 kita berkawan pula dengan semua.
Itu yang saya maksudkan dengan kronologi. Sejarah kronologi lah benda yang paling penting yang memudahkan awak untuk faham. That's the most important things dalam sejarah. Dan perkara yang kedua, student fail, maksud perkataan. Paling simple maksud perkataan yang student fail adalah dasar. Sebut je dasar, student jadi macam okey, tahu dasar. Okey. Ya, dasar. Ya, sebab kita biasa dengar kan. Biasa dengar dalam bahasa Melayu, bahasa Melayu dasar. Ya, dasar. Kita pun angguk je lah. Dasar kerajaan, dasar ekonomi, dasar pembangunan negara, dasar pembangunan perpaduan. Okey. Dasar. Bila sebut je benda macam ni, student jadi macam buat-buat faham konon-kononnya. Itu masalah belajar sejarah. Satu words, bila awak tak faham belajar sejarah, gone. Habis. Okay, contoh saya bagi, kalau dasar ekonomi negara, dia bercerita mengenai rancangan ataupun planning kerajaan terhadap ekonomi. Itu yang dimaksudkan dengan benda ni. Dah faham, baru mudah untuk awak belajar. Okay, itu dulu rules. Bagi siapa-siapa yang student Pro Max, yang nak SPM this year, mungkin Februari ni, mungkin benda ni awak rasa macam, okey, baru tahu kan, baru saya bagi tahu benda ni. Tak apa, buat latihan banyak-banyak untuk SPM Pro Max. Bagi siapa-siapa yang mungkin ada juga student yang nak SPM hujung tahun, yang SPM 2021, ini dah undang-undang untuk belajar sejarah. Okay, baik, clear? Okay, baik, sebelum kita start kita punya topik, any question nak tanya? Saya nak buka soalan ni. Sir ni kat TikTok ke? Alamak. Dia tanya tu pula. Okay. Lagi, any question nak tanya? Saya nak baca ni. Sangkut. Sudah sangkut pula dah. Internet kita ni 100 Mbps pun sangkut lagi. Serius ah? Serius ah sangkut? Semua kata sangkut. Betul ke? Assalamualaikum sir. Waalaikumsalam. Orang dah belajar, dah ajar panjang dah, tiba-tiba baru cakap salam. Cempak bincang cikgu. Okey, jom kita bincang. Jom. Okey, jom kita bincang. Okey, baik geng. So, ayo kita sama-sama untuk bincang mengenai bab 9. Okey, baik. Izinkan saya padam Padam dulu. Baik. Pergilah mana-mana sekalipun seminar ataupun kelas ataupun everything. Cikgu sejarah bagi yang mengajar SPM Pro Max, dia akan tekankan subjek tingkatan 5 bab 9. Semua cikgu, kebanyakan, most of them akan tekankan tingkatan 5 bab 9. Pasal apa cikgu tekankan sangat benda ni? Bagi siapa-siapa yang tak tahu, bab 9 adalah bab wajib keluar. Dia adalah soalan wajib keluar yang mana memang confirm akan ada dalam exam bab 9 ni. Tetapi dalam bab 9, for your information, kita belajar 2 perkara. Dalam bab 9 kita belajar 2 perkara. Perkara apa yang kita belajar? First of all, kita belajar pasal apa kita panggil sebagai konflik dunia. Bab 9 kita belajar konflik dunia. Dan yang kedua kita belajar iaitu yang dikenali sebagai kerjasama antarabangsa. Dua ni yang kita belajar dalam bab 9. And tahun ni, kami cikgu-cikgu ni, kami minta sangat kepada student yang ini jangan duk fokus sangat konflik dunia ni. Konflik dunia ni macam mana? Bagi siapa-siapa yang tak tahu konflik dunia ni macam mana, kalau masih ingat lagi tu pasal Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama, lepas tu ada apa lagi? Perang Dunia Kedua. Lepas tu lagi kita ada Perang Dingin. Ni semua konflik dunia. Dan kenapa kami cikgu-cikgu kata jangan fokuskan sangat kepada benda macam ni? Sebabnya yang ini akan keluar dekat paper mana? Yang ini akan keluar dekat paper 3. So bila dia dah keluar paper 3, agak mustahil dia punya peratus nak keluar untuk paper 2 tu mungkin lebih kurang dalam 10%. Ni.
Yang ni. Mungkin 10% nak keluar untuk paper 2. So dia tak boleh jadi macam dikeluarkan ini paper 3, paper 2 pun dia masukkan sekali. Tak. So jadinya tahun ni kita fokuslah kepada kerjasama antarabangsa. Dalam kerjasama antarabangsa ni pula abang kakak yang dihormati sekalian, antara isu-isu yang dibincangkan, benda apa? Okey, baik. Benda apa dibincangkan? Yang pertama, dalam kerjasama antarabangsa, kita berborak, first of all, iaitu mengenai asas-asas dasar luar Malaysia. Layankan je dulu, sekejap lagi saya explain. Dan yang kedua, kita borak pasal perkembangan dasar luar Malaysia. Okay, layankan je dulu, saya explain. Macam contoh, dua benda ni yang kita belajar dalam kerjasama antarabangsa. Okay. Yang persatuan apa semua tu, yang tu nanti. Yang korang mesti tanya-tanya, yang pasal PBB, Commonwealth tu apa semua, yang tu nanti. Borak yang ni dulu. Asas-asas dasar luar Malaysia, ladies and gentlemen, dan juga dasar luar Malaysia perkembangan. Yang ni semua dia cerita pasal apa? Dia cerita pasal kenapa Malaysia kita ni memilih dengan siapa kita nak berkawan. Dekat sinilah yang diceritakan kenapa kita Malaysia tak buat hubungan diplomatik dengan Israel. Faktor-faktor kat sinilah dia. Kalau soalan keluar, apakah faktor-faktor dasar luar Malaysia? Sama juga dengan asas-asas dasar luar Malaysia. Benda sama je, faktor dengan asas. So ada berapa banyak faktor dia kat sini? Ada berapa banyak faktor kan? Okay, jom kita nak tengok. Antara faktor-faktor yang ada dasar luar Malaysia, kenapa kerajaan buat satu benda. Okay, macam contoh. Yang pertama, kita ada satu faktor. Okay, yang pertama, kita ada satu faktor yang dikenali sebagai faktor sejarah. Cerita kisahnya, apa kaitan Malaysia, dasar luar Malaysia dengan sejarah ni? Kisahnya, kita sekarang buat hubungan dengan China dan Malaysia mengadakan hubungan dengan British. Malaysia buat hubungan dengan China, Malaysia buat hubungan Britain. Cuba tanya diri sendiri, betul ke Malaysia ada hubungan dengan China dengan Britain? Betul ke? Macam tak betul aja? Ya. Sampai ke sekarang, kita masih berhubung dengan dua negara ni. Persoalannya, kenapa negara kita buat hubungan dengan negara tersebut? Kisahnya, hubungan dengan China ni sebenarnya bermula daripada bila? Bermula daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Itu faktor sejarah yang kita masih kekalkan sampai sekarang. So kalau soalan tanya, mungkin awak pergi ke mana-mana lah kan? Okay, mungkin kok lah kan pergi jalan-jalan, tiba-tiba orang tanya, kenapa Malaysia buat hubungan diplomatik dengan China? Awak boleh jawab, oh disebabkan faktor ekonomi, disebabkan kita banyak ekspor barang ke China, kita beli barang murah dengan China. Awak boleh cakap macam tu. Tapi cuba jawapan di luar jangkaan. Cakap apa? Malaysia berkawan dengan China disebabkan oleh faktor sejarah. Daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, kita dah buat hubungan dengan kerajaan China. Itu jawapan yang mind blown. Faham dekat situ? Thank you. Dan yang kedua, soal pasal British ataupun soal pasal Britain. Britain ni pula banyak sebab sejarah dia. Antaranya apa? Antaranya kita merupakan negara anggota Commonwealth. Okey, kita anggota Commonwealth. Apa benda pula Commonwealth ni? Itu yang masalahnya sekarang ni. Bila belajar Commonwealth, macam benda apa pula Commonwealth? Commonwealth ni merupakan perkumpulan ataupun pertubuhan. Dia ada macam satu persatuan, satu grup yang mana menghimpunkan grup-grup negara bekas jajahan British. Sebab tu kita masih ada hubungan dengan Britain. Walaupun satu ketika dahulu Britain pernah buat masalah dengan Malaysia. Masalah yang besar, dia buat apa tau? Dia pernah ni tau, naikkan kita punya harga cukai. Harga yuran-yuran belajar. Siapa-siapa yang belajar dekat UK dulu, dekat United Kingdom, England, apa semua tu. Siapa-siapa yang pelajar Malaysia belajar kat sana, yuran mahal. Walaupun dia buat macam tu, tapi sampai sekarang kita masih ada hubungan dengan mereka. Sebab apa? Sebab kita ahli anggota Commonwealth.
Itu faktor sejarah. Selain daripada faktor sejarah, kita ada faktor yang dikenali sebagai yang kedua, iaitu faktor demografi. Faktor demografi. Demografi ni sebenarnya benda apa? Demografi ni sebenarnya dalam cerita bahasa lain, dia lebih kurang macam biodata. Saya panggil dia lebih kurang macam biodata. Contoh, kaum apa, agama apa. So itulah demografi. So kalau orang tanya saya, apa kau punya demografi? Saya kena cerita, saya kena cakap, okey, aku kaum Melayu, agama Islam. Okey, pasal apa lagi? Berat badan aku 40 kilo. That's a demografi. Asal daripada mana? Asal daripada Korea Selatan. Yes. Itu faktor demografi lah tu. Tetapi dekat sini demografi ni, kita merujuk kepada siapa? Kita merujuk kepada negara Israel. Yang mana Malaysia tak ada hubungan dengan Israel. Sebab apa? Sebab faktor agama. Tahu kan faktor agama isu apa kan? Saya rasa tak perlu explain. Semua orang dalam dunia ni tahu kot. Semua orang dalam dunia tahu pasal benda ni kan? Jadinya dasar adalah perancangan. Ya betul. Okey, baik. Okey, itu antaranya. Okey. Boleh? Clear kat sini dia punya nampak sebab-sebab. Baru boleh cakap. Okey, itu perkara yang ketiga. Dan kita teruskan pula dengan perkara yang kedua. Kita teruskan pula dengan perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga, ladies and gentlemen, iaitu asas-asas dasar luar Malaysia ataupun faktor-faktor sebab-sebab dasar luar Malaysia, ladies and gentlemen, iaitu sebab geografi. Geografi ni benda apa pula ni, sir? Geografi ni kejap apa dia ni? Bukan. Sorry, maafkan saya. Geografi ni, for your information, ia merupakan satu kawasan. So, kita ada buat hubungan yang penting dengan negara-negara disebabkan oleh faktor kawasan. Contoh kawasan macam mana, sir? Contoh kawasan jiran-jiran. Kita buat hubungan baik dengan negara apa? Okay, contohnya seperti Singapura. Yang kedua, Indonesia. Yang ketiga, Thai. Walaupun seperti saya rasa majoriti semua orang sedia maklum kot, Indonesia dengan Singapura ni kan pernah ada krisis dengan Malaysia kan, even Filipina pun. Kita semua tahu kan, Singapura, Indonesia krisisnya adalah pasal ganyang Malaysia. Okey, lepas tu Filipina pun sama ganyang Malaysia. Maksudnya dia tak puas hati lah pasal isu tu. Dan Singapura pernah keluar daripada Malaysia, tetapi kenapa walaupun ada krisis, kita masih lagi berhubung dengan mereka? Kita masih lagi ada hubungan diplomatik. Disebabkan oleh mereka ni semuanya adalah jiran. Disebabkan oleh mereka ni adalah negara jiran. Boleh? Okey, clear setakat tu? Kalau clear setakat tu, saya minta kalau awak nak salin nota, silakan. Okey, sambil-sambil awak nak salin nota ke apa semua, saya bagi tahu terus terang, asas-asas dasar luar Malaysia ni sebenarnya ada, tak silap saya, dia ada 6. Dia ada 6, tak silap saya. Dia ada faktor apa lagi? Dia ada faktor ekonomi, ada faktor sosial apa semua. So, saya minta sangat awak cuba belajar cara macam tu. Okey, saya tak sempat nak tunjukkan semua. Sebab apa? Kita nak belajar pula pasal benda ni. Perkembangan dasar luar Malaysia ni. Okey? Boleh? Okey, jap nak tengok chat sikit. Allah, tak nampak chat ni. Apa dia chat ni kata ni? Saya nak pakai link okey ke? Sudah. Apa dia? Okey je, tak sangkut. Ada cakap lag, ada cakap tak. Okey je, sir. Macam mana AA apa tu? Asia apa tu? Dapat tips-tips. Sir, sudah. AA dapat apa tu? Sir, saya sangkut juga ni. Sudah. Sir, tips untuk hafal. Okey, tips untuk hafal dia okey, macam ni. Betul juga kan? Tips untuk hafal okey, apa-apa pun awak kena faham semua benda dulu baru awak menghafal. Cara nak menghafal, okey, macam saya tak suka guna akronim. Saya tak suka guna akronim sebab apa? Saya takut tercampur aduk akronim sebab sejarah ni banyak sangat. So saya tak suka gunakan akronim. Jadi, apa saya buat adalah dengan latihan.
bila awak buat terlampau banyak latihan, secara tak sengaja awak akan menghafal dia. Awak dah faham dah. Bila dah faham, kita mudah nak hafal tau. Bila dah faham, gila nak mati ni, kita dah faham macam, oh ini sebabnya jadi apa semua dalam sejarah ni. Kita dah tahu. Tapi lagi mudah kita nak hafal kalau kita dah faham semua benda. Time tu lah awak buat latihan, sambil-sambil buat latihan apa semua, buatlah 2-3 kali latihan yang sama berkaitan dengan benda macam ni. InsyaAllah senang. InsyaAllah boleh hafal. Saya tak suka akronim macam tu. Kan ada cikgu-cikgu kan, contoh apa? Sejarah, demografi, geografi. So, SDG. SDG tu apa? Saya dan girlfriend. Macam tu lah contoh dia kan. Apa? Sejarah, saya dan girlfriend. Okay, contoh. Saya tak suka guna-guna macam tu sebab dia terlampau banyak. Mungkin ada cikgu lain dia mahir dari segi benda tu, awak boleh ambil cara dia. Tapi saya faham, buat latihan secara automatik, hafal. Okay? Contoh kita ambil kalau kita duk ulang sentiasa benda yang sama kan. Kita duk ulang. Secara tak sengaja kita memang ingat. Contohnya apa tau? Contoh doa iftitah, kita panggil doa iftitah kan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Mana pernah hafal benda tu? Tak pernah hafal pun. Tapi dia tersengaja. Tak sengaja hafal. Ya kan kita duk ulang hari-hari. Memang ingat lah doa iftitah tu. Itu cara nak hafal. Okay. Boleh? Semua orang okey kat sana tu? Jangan root please. Nampak? Jangan root please. Okay. Sejarah KSM, okay, BSM. Okay, ini adalah BSM. Tetapi KSM ada guna nanti. Okay, dah masuk paper 3. Oh, belum. Ini bukan paper 3. Kita borak pasal yang wajib keluar dalam paper 2. Yang wajib keluar dalam paper 2 ni. Alright, gang. Thank you. Okay, jom kita masuk seterusnya pula. Okay, baik. Untuk seterusnya, ladies and gentlemen, yang kita nak borak pasal this one. Baik. Yang ini asas dasar luar. Oh, tampak. Okay. Yang ini asas dasar luar ni, kita sembang pasal sebab. Sebab apa Malaysia buat hubungan dengan negara tersebut dan sebab apa Malaysia tak ada buat hubungan Israel, kita cover. Saya bagi 3 poin saja. Okay. Dan seterusnya, abang kakak yang dihormati sekalian, kita nak borak pasal perkembangan dasar luar Malaysia. Perkembangan dasar luar Malaysia. Apa beza, sir? Apa beza asas dengan perkembangan? Perkembangan ni maksudnya dia tunjukkan cerita kepada awak. Jalan cerita waktu zaman pemerintahan Tunku Abdul Rahman. Macam mana kita punya hubungan diplomatik dengan negara lain. Lepas Tunku Abdul Rahman dah tak ada, digantikan pula dengan Tun Abdul Razak. Macam mana pula sistem Tun Abdul Razak ni bertukar? Lepas tu masuk pula kepada zaman Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir tukar macam mana pula hubungan diplomatik. Itu yang dimaksudkan dengan perkembangan dasar luar Malaysia. Okay, jom. Bagi siapa-siapa yang nak screenshot, okay. Sampai tu saya nak padam. This one. Ada dengar suara? Ada dengar suara ke suara lain? KBSM ya, terima kasih. Ya, betul. Okay, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Wah, betul. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Very good. Okay, baik gang. Jom kita masuk kat sini. Perkembangan. Perkembangan dasar luar Malaysia. Okay, baik. Perkembangan dasar luar Malaysia, ladies and gentlemen, perkara paling mudah. First, awak kena hafal dia. Benda yang kena hafal, Benda yang kena hafal adalah ada 3 tahap. Benda yang awak kena hafal ada 3 tahap. Which is, kita borak kat sini pasal tahap pertama. Boleh ya? Tahap pertama. Okay. Kita nak borak pasal tahap pertama. Abang kakak yang dihormati sekalian, tahap pertama ni sebenarnya dia berlaku pada selepas kita merdeka. Betul-betul je Tunku Abdul Rahman angkat tangan laungkan merdeka dan tangan sebanyak 7 kali ni apa semua ni. Okay, waktu itulah berlakunya dasar luar Malaysia. Which is macam mana bentuk waktu tu. Nak tahu juga Malaysia mula-mula merdeka ni kita berkawan dengan siapa saja. First of all, kita punya dasar lebih kepada menyokong ataupun kita lebih kepada pro-Barat. Pro-Barat.
Pro Barat ni apa? Sokong Barat. Siapa? Barat. Apa jadi sokong Barat ni apa semua? Barat ni negara-negara dia seperti apa? First of all, negara-negara seperti Amerika Syarikat. Yang kedua seperti negara British ataupun Britain. Kita sokong mereka. Pasal apa jadi macam ni? Kenapa ada pro Barat? So maksudnya ada bukan Barat lah. Ya. Waktu selepas merdeka, kita kena ingat satu kronologi yang berlaku waktu tu. Apa dia kronologi dia? Berlakunya perang yang besar dalam dunia. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Ni perang apa kat sini berlaku? Berlakunya perang dingin. Sudah benda apa perang dingin ni, sir? Perang, kita tahu. Perang dunia pertama, perang dunia yang kedua ni kita dah sedia maklum. Dia macam berperang lah kan? Which is ada pistol, K98, M40, tembak. Itu adalah perang dunia pertama dan kedua. Tapi, bila masuk perang dingin, perkara ini terjadi selepas perang dunia kedua. Perang dingin adalah perang mulut. Perang mulut. Perang mulut di antara siapa? Perang mulut di antara dua negara yang besar. Siapa dia? Yang pertama kita ada Soviet. Soviet tu siapa? Soviet hari ini dikenali sebagai Rusia. Inilah Soviet Rusia. Yang mana mereka ni mengamalkan dasar komunis. Lepas tu yang kedua pula Amerika Syarikat ataupun saya tulis USA. USA berperang mulut dengan Soviet yang mana USA mengamalkan konsep kapitalis. So, waktu tu abang kakak yang dihormati sekalian, di bawah USA ada lagi satu kuasa besar seperti British. So, mereka ni berperang mulut. Perang mulut perang pasal apa? Perang mulut perang pasal siapa lagi hebat. Soviet kata, aku lagi hebat tu. Kau apa hal? Amerika pun sama, US pun aku hebat tu. Kau apa yang hebat? So, bila masing-masing dua-dua claim diri sendiri tu hebat, diorang nak buktikan. Macam mana cara nak buktikan? Yang pertama berlakunya perlumbaan teknologi lah. Tapi yang ni tak dalam silibus. Perlumbaan teknologi. Contoh perlumbaan teknologi tu apa? Diorang masing-masing berlumba nak sampai ke angkasa lepas. Bulan. Maafkan saya. Masing-masing berlumba nak sampai ke bulan. Maksudnya tak cipta roket. Itu perlumbaan dia. Dan yang kedua, perlumbaannya adalah diorang nak tengok negara-negara kelas ketiga. Contoh siapa negara kelas ketiga? Macam kita Malaysia, Indonesia, Filipina, ni semua ni, diorang nak tengok negara kelas dunia ketiga sokong mana. So, waktu itulah diorang bergebuk-gebuk nak dapatkan sokongan daripada negara kelas dunia ketiga. That's why waktu kita nak merdeka dulu, masa Perang Dunia Kedua habis, negara kita ada dua kuasa besar. Negara kita ada komunis dan negara kita ada British. So sebab tu British ni, dia nak pujuk supaya orang Melayu sokong dia. Sebab apa? Sebab perlombaan benda ni lah. So waktu tu kita memang sokong Barat. Faham dulu setakat ni. And ada sebab dia kenapa kita sokong Barat. Di antara kenapa kita sokong Barat ni, baik. Faham setakat perang dingin? Di antara sebab kenapa kita sokong Barat, ladies and gentlemen. First of all, kita sokong Barat disebabkan yang pertama adalah pasal pertahanan. Kenapa kita menyokong Barat? Disebabkan oleh pertahanan. Dan yang kedua, ladies and gentlemen, disebabkan oleh ekonomi. Yang ini berlaku pada tahap yang pertama, pertahanan ekonomi. Apa kaitan? Awak tahu tak, lepas kita merdeka, negara kita ada buat satu perjanjian pertahanan dengan negara tersebut. Contoh dengan Amerika, kita ada buat satu perjanjian pertahanan, nama dia adalah AMDA. Perjanjian pertahanan nama dia AMDA. Okey, lepas tu kita ada pula lagi perjanjian pertahanan dalam Commonwealth. Commonwealth siapa pula? Britain lah. Sebab tu kita kena buat hubungan negara dengan mereka. Perjanjian pertahanan. Ada kesan ke? Bagus ke kita buat perjanjian pertahanan dengan orang ni? Bagus ke tak bagus kan? Bagus. Sebab tu geng, sebab tu waktu tahun 1961 ke 62 something like that, kan Indonesia buat ganyang Malaysia.
62 tak salah saya. Indonesia buat satu konfrontasi ganyang Malaysia. Dia tembaknya nelayan-nelayan, maksudnya dia macam mengancam keselamatan negara kita. So waktu tu kita perlukan bantuan pertahanan daripada mereka. Pasal apa so? Kenapa tentera kita tak kuat ke? Baru merdeka kot. Kita baru merdeka, baru nak beli aset. Contoh baru nak beli kereta kebal, baru nak beli senjata-senjata. So bukan tak kuat, belum lagi. Belum kuat. Itu pertahanan. Okay, saya tulis. Okay, mungkin dia tanya. Pertahanan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan AMDA. Okay, yang ni pergi cari AMDA nama penuh dia Anglo-Malayans Defence Agreement, something like that. Okay, next seterusnya kita ada pasal Commonwealth. Okay, baik. Okay, itu settle pasal pertahanan. Yang kedua, pasal ekonomi pula. Pasal ekonomi pula, kenapa? Apa kaitan kita dengan berkawan dengan British dan Amerika? Apa kaitan dia kan? Baik, kaitan dia adalah kita ni merupakan negara yang kaya dengan biji timah. Negara kita ni kaya dengan biji timah. And waktu sebelum merdeka, kalau kita ingat, biji timah negara kita semuanya dikonquer oleh British. Apa yang British buat? Dia datang ke negara kita, dia ambil, dia jual dekat negara dia. Dia ambil, dia jual dekat Eropah ataupun jual dekat Barat. So, kita bila lepas merdeka pula, kita tak pernah jual langsung biji timah. Kita tak tahu nak jual dekat mana. Okay, kita contoh, kita koreklah biji timah tersebut. Macam, nak jual kat siapa ni? Tak tahu. So, waktu tu hanya British sahaja yang tahu nak jual biji timah dekat mana. That's why, lepas merdeka, kita masih berhubungan dengan Britain. At least, kita boleh jual biji timah tersebut kepada Britain. Tak kisah. Britain kaya ke kita kaya. Tapi at least kita dapat duit jual tersebut. Wow. So, apa kita boleh buat kat sini? Biji timah pasaran Eropah. Pasaran Eropah jual kepada Britain. Itu yang pertama, pro-Barat. Okay? Dan yang kedua, ladies and gentlemen, selain daripada kita mengamalkan pro-Barat, kita juga mengamalkan konsep berbaik dengan jiran. Kita semua mengamalkan konsep berbaik dengan jiran. Apa yang berbaik dengan jirannya abang kakak yang dihormati sekalian? Baik, kalau kita ingat lepas merdeka, sebelum tahun 1970, sebelum Tun Abdul Razak ambil alih pemerintahan, yang mana pelbagai krisis berlaku di Malaysia ni. Antaranya kita ada krisis apa? Krisis yang pertama berkaitan dengan negara Indonesia. Yang kedua, krisis yang berkaitan dengan Filipina. Ada yang lagi. Lepas tu yang ketiga, krisis berkaitan dengan Singapura. Kita masih mengamalkan konsep berbaik dengan mereka walaupun krisis kan. So apa kita buat? Waktu tu, nak selesaikan isu antara Indonesia, Filipina dengan Malaysia, ditubuhkan satu pertubuhan. Dan pertubuhan tersebut dikenali sebagai Mafilindo. So, that's all. Dua benda ni. Yang perlu awak hafal dua benda ni. Awak dah hafal dua benda ni, awak boleh huraikan dengan mudah. Awak tahu je dulu, tahap pertama pro-Barat berbaik negara jiran. Lepas tu awak tahu, pro-Barat nak buat apa? Pertahanan ekonomi. Tahu je benda tu, awak dah boleh huraikan anything dah semua sebenarnya. So, itulah mudahnya sejarah. Tengok sikit apa yang di komen. Faham kan? Penindas dah tahu. Ada ke tak ni? Apa? Ada. Hai Rizwan. Alamak, dia main Hai Rizwan pula. Jelas. Okay, sorry guys, saya tak sempat nak baca chat-chat lain. Singapura ada beef dengan Malaysia bab minta air kita juga. Allah. Okay, itu isu lain. Saya tak nak borak apa lebih-lebih isu tu. Okay. Itu antaranya. Clear? Okay, lepas ni ada soalan. Jawab soalan saya bekalkan kepada awak. Baik. Settle tahap pertama. Habis tahap pertama. Baik, next. Seterusnya. Okay. Segalanya berubah. Korang nak screenshot ke, korang nak salin ke, silakan. Boleh, tak ada masalah. Baik.
Settle tahap pertama, kita nak borak pula pasal tahap kedua. Kejap lagi saya alihkan saya punya kamera tu. Okay, baik gang. Masuk sini pula. Baik. Kenapa pula berubah ni tahap pertama kepada tahap kedua? Dia macam ni je. Awak kena faham konsep. Di Malaysia ni, kita ada pemimpin. Okay. Dia segala benda yang berkaitan negara berubah disebabkan oleh pemimpin. Perdana Menteri ya. Waktu tahap pertama, Pro-Barat berbaik dengan negara jiran. Dua benda ni. Pro-Barat berbaik dengan negara jiran. Waktu tahap pertama, Tunku Abdul Rahman yang jadi Perdana Menteri. So, bila Tunku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri, Tunku ada cara dia tersendiri. Tapi, bila masuk je tahun 1970, macam berapa hari bulan tu saya tak sure. Masuk je tahun 1970 ataupun 71. Waktu tu pula, Tun Abdul Razak yang jadi Perdana Menteri. So, bila Tun Abdul Razak jadi Perdana Menteri, beliau ada caranya tersendiri. Apa yang beliau nak buat dengan negara Malaysia? Sama juga kalau kita tengok sekarang kan. Awak pun nampak gambaran kan waktu zaman Datuk Seri Najib, macam mana pemerintahan beliau. Waktu berpindah pula kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, awak nampak pula apa GST dimansuhkan. Lepas tu berpindah pula kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tak ada timbalan Perdana Menteri. Masing-masing punya cara sendiri. Lepas ni kalau saya jadi Perdana Menteri, saya pun rasa macam saya nak wajibkan semua botak. Wajibkan semua rakyat penduduk di Malaysia ni Perdana Menteri. Penduduk di Malaysia semua botak. Kalau tak botak, kita tangkap, kita botakkan dalam penjara. Jahat Okey kan, dah cukup main-main. Baik, nice. Okey, baik. Untuk tahap kedua. Tahap kedua pula macam mana gambaran dia? Gambaran dia sekarang ni adalah kita mengamalkan konsep, iaitu konsep negara berkecuali. Kita mengamalkan konsep negara berkecuali. Kalau tahap pertama tadi, kita pro-Barat, sokong Barat. Tapi sekarang berkecuali. Berkecuali ni maksudnya apa, sir? Berkecuali ni adalah sokong semua. Tak kisahlah engkau komunis ke, engkau bukan komunis ke apa semua, aku tetap sokong. Itulah dasar berkecuali. Yang mana, for your information, apa kaitan? Kan, apa kaitan dasar berkecuali tiba-tiba boleh jadi macam ni? Tiba-tiba boleh jadi macam ni. First of all, kita Malaysia, kita ingin mengekalkan konsep ataupun kita ingin buat satu konsep yang baru, iaitu berbaik dengan semua negara. First, kita nak baik dengan semua negara. Kecuali Israel lah. Tak termasuk Israel lah. Ini cerita pasal Barat dengan komunis. Baik, dan seterusnya, ladies and gentlemen, sebenarnya ada sebab lain. Sebenarnya sebabnya Barat tak berfungsi. Sudah. Apa yang saya maksudkan dengan Barat tak berfungsi? Barat tak berfungsi dekat sini, kita boleh lihat secara jelas dari segi pertahanan. Ingat tadi kita ada perjanjian pertahanan dengan Barat. Apa nama perjanjian tu? AMDA kan nama dia kan? Nah, kita ada perjanjian AMDA. Awak tahu tak, nak join AMDA ni, dia ada certain amount yuran yang kita bayar. Kita kena bayar yuran. Tak boleh dia macam join, macam AMDA. Boleh aku nak masuk kau? Boleh? Boleh. Tak boleh macam tu. Dia ada certain amount yuran yang kita kena bayar. Tetapi, tahun 1970, kita dah tak perlukan mereka. Kenapa kita tak perlukan mereka? Ya, kita dah ada tentera yang boleh dikatakan kuat. Faham? So, waktu tu, AMDA dah tak berfungsi. So, tulis kat sini adalah AMDA. Itu antaranya. Dan yang seterusnya, ladies and gentlemen, apa yang kita buat waktu negara berkecuali ni, kita berbaik dengan semua jiran, antaranya, kita tolong selesaikan isu pelarian Vietnam. Kita tolong selesaikan isu pelarian Vietnam waktu negara berkecuali. Vietnam, dia ada certain tempat, diorang adalah komunis. Vietnam ni dia lebih kurang macam Korea Utara, Korea Selatan zaman dulu.
Bahagian selatan, tak silap saya, bahagian selatan dikuasai oleh US. So siapa-siapa dekat selatan ni kebanyakan diorang adalah lebih sokong kepada US. Tapi bila masuk kepada bahagian utara sebenarnya kebanyakan komunis. Kan komunis dengan US kan tak ngam. Sama juga Korea Utara, Korea Selatan. Korang pun tahu kan, Korea Utara, Korea Selatan waktu diorang merdeka, diorang selalu berperang tau. Diorang berperang teruk gila disebabkan tak puas hati isu komunis dengan kapitalis lah. Oh, aku sokong US. Oh, aku sokong komunis. Berperang. So, waktu tu bila berperang, negara-negara ni, Vietnam, yang bahagian utara ni, yang sokong komunis, diorang ni macam banyak kena tindas, tak silap saya. Diorang yang kena tindas yang teruk gila nak mati. Macam-macam lah tindas yang dibuatnya. So, waktu tu kita tolong mereka yang berada di belah utara ni, letak dekat kita punya kawasan. Salah satu nama pulau, Pulau Bidong, if I'm not mistaken, dekat Terengganu. Kita bawa pelarian berjumlah berapa ribu orang, kita letak dekat Pulau Bidong tersebut. Bagi tumpang duduk dekat situ supaya diorang ni selamat. Oh, tengok. Walaupun negara tersebut adalah negara komunis, kita tolong. Itu namanya kita sokong semua. Tak kisahlah you komunis ke tak komunis. Okay? Okay, baik. Faham tak kat sini? Okay, itu baru satu selesai lagi. Walai, sir, nak screenshot tu? Saya pun sangkut. Oh, nak SS, nak screenshot. Jadi saya bagi screenshot Sir, sekarang saya tengah fokus latihan objektif 24 sampai 29. Very good, Lutfi Rahman, boleh. Buat latihan je lah. Ya, betul. Buat latihan banyak-banyak. Yang ni saya bagi cara. Yang ni confirm, bukan confirm, maksudnya bab 9 ni memang bab wajib masuk. Lepas tu saya ajar lagi bab 9 ni. Okay? Clear setakat ni. Itu pasal kisah berkaitan dengan tahap kedua. Dan lagi satu, tahap kedua, negara berkecuali dan yang seterusnya, kita masih lagi mengamalkan berbaik dengan jiran. Masih sama lagi kita mengamalkan berbaik dengan jiran. Okay, sama macam tadi tahap pertama pun berbaik dengan jiran. Ya, tahap kedua kita teruskan. Berbaik dengan jiran. So apa kita buat? Okay, kita dah tak ada dah isu apa. Dah tak ada dah isu Mafilindo, semua tak ada dah. Isu Singapura dah diselesaikan dah. Cuma sekarang adalah isu berkaitan dengan Vietnam. Kita tolong Vietnam. Okay? So bila awak faham konsep ni, bila awak faham konsep tahap kedua, tahap pertama ni apa semua. Okay, baik. Soalan kemungkinan boleh keluar, dia akan tanya apa tau? Jelaskan perkembangan dasar luar Malaysia. Awak ingat perkataan dia perkembangan. Kalau dia cakap faktor atau asas, awak cerita yang sejarah, demografi, geografi, ekonomi tadi semua tu. Itu pasal faktor dan asas. Kalau soalan tanya pasal perkembangan, awak ceritalah pada tahap pertama, pro-barat, negara jiran. Pro-barat cerita pasal pertahanan, cerita pasal ekonomi. Negara jiran cerita pasal krisis yang berlaku waktu tu. Okay. Dan cerita pula tahap kedua. Tahap kedua, negara berkecuali, sokong semua. Dan explain semua benda ni. Dan Vietnam, berbaik dengan negara jiran, selesaikan isu Vietnam. Selesaikan krisis Vietnam. Saya tak tulis ayat panjang, tak cukup ruang dan masa. Okay, any question nak tanya? Ada soalan, sir nak tanya. Selalunya bab 9 bagi esei kan? Ya, betul. Ada tak cara nak tulis tanpa mengarut dalam tu? Ni lah cara dia. Tak mengarut apa, tulis ni lah. Ini semua poin-poin dia. Tips, faham semua benda, banyak pula latihan banyak-banyak. Iya, betul. Itu tips dia. Okay? So, itu pada tahap yang kedua. Okay. Kalau clear, kita masuk pula tahap yang ketiga. Okay, kita masuk pula tahap yang ketiga. Screenshot dah, screenshot. Ayo. Saya padam untuk tahap pertama dulu. Okay, screenshot dah. Tak nampak, bye. Tak nampak apa. Check. Selalunya kalau biasa kelas, dia akan check kat bawah ni. Check. Sekarang tak nampak check. Okay, baik gang. Tahap ketiga. Okay. Untuk tahap ketiga, ladies and gentlemen,
Pemerintahan sekali lagi berubah. Iaitu waktu ni kita ditakbir oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kalau tadi 1970 Tun Abdul Razak dengan Tun Hussein On. Sekarang kita berubah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad ni dia tak ubah apa dah. Maksudnya dasar luar Malaysia sama je, berbaik dengan semua negara, sama. Masih teruskan apa yang dilakukan oleh Tun Abdul Razak. Tetapi waktu ni kita ubah konsep dari segi ekonomi. Pada tahap ketiga ni dia lebih fokus kepada ekonomi. Masa zaman pemerintahan Tunku Abdul Rahman, Abdul Razak, Hussein On, tiga-tiga ni bergantung harap kepada Barat. Semua ekonomi Malaysia bergantung harap kepada Barat. And awak tahu Barat ni, sorry kalau siapa-siapa yang ada dekat sini daripada British ke, yang ada daripada negara-negara lain dekat Eropah sana, saya minta maaf. Diorang punya perangai ni, saya bagi tahu. Contoh, kita jual biji timah, diorang nak beli dengan harga paling murah. So bila nak beli dengan harga paling murah, kita macam tak apalah, kita jual lah biji timah harga paling murah. Lepas tu, bila kita nak beli barang daripada diorang, kita nak beli mesin ke, kita nak beli apa-apa teknologi daripada mereka, dia jual harga yang mahal. Tinggi gila nak mati. So waktu tu lah Tun Dr. Mahathir jadi macam, tak boleh macam ni. Negara kita bila nak maju. So apa yang Tun Dr. Mahathir buat, ladies and gentlemen, pada tahap ketiga, Tun Dr. Mahathir ubah everything. Which is, waktu tahap ketiga, hanya nak fokus ekonomi, Tun Dr. Mahathir berbaik negara timur. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Tun M berbaik dengan negara-negara timur. Apa negara timur tu maksudnya? Okey, negara timur, first of all, Jepun. Yang kedua, Korea Selatan. Kenapa pula nak berbaik dengan mereka? Sebabnya, ladies and gentlemen, masa inilah kita buat satu dasar. Dasar yang dikenali sebagai dasar pandang timur. Dasar pandang timur. Bagi siapa-siapa yang SPM tahun ni, ingat tak bab 8 kita ada belajar satu dasar pensyarikatan. Dasar pensyarikatan saya pernah ajar kepada siapa student saya lah. Saya pernah bagi tahu yang mana Tun M dia jadikan Malaysia ni sebuah syarikat. Dia tiru siapa? Dia tiru Jepun. Tiru Jepun dalam ni lah. Dasar pandangan timur. Itu antara yang dilakukan. Dan, ladies and gentlemen, selain daripada pensyarikatan tu apa semua, antara perkara yang utama kenapa Tun Dr. Mahathir buat pandang ke timur ni, disebabkan dia minta kita rakyat Malaysia ubah cara ataupun tukar cara bekerja. Ataupun saya tulis kat sini, dasar pandang ke timur, tiru nilai baik sewaktu kerja. Tiru nilai yang baik sewaktu bekerja. Ini antara perkara yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir. Contoh, apa perkara-perkara yang baik kan? Maksudnya kita ni tak baik ke bekerja maksudnya? Tak adalah kita tak baik, kita baik je bekerja. Okey, cuma antara perkara, tiru-tiru perkara baik seperti kalau nak bekerja bersungguh. Bersungguh dalam bekerja. Kalau buat kerja tu awak tengok orang Jepun. Tahu kan? Jepun ni awak tahu dia ada satu budaya apa, saya pun dah tak ingat nama budaya dia. Budaya kerja orang Jepun, kerja sampai mati. Betul-betul diorang bekerja sampai mati. So, Tun M minta kita ikut. Tak adalah Tun M suruh macam, tak adalah Tun M, kau kena kerja sampai mati. Tak adalah. Maksudnya bersungguh dari segi kerja. Dan yang kedua, ladies and gentlemen, okay, saya tulis kat sini bersungguh waktu kerja. Dan yang kedua adalah iaitu beretika waktu bekerja. Bersungguh dengan beretika. Okey, baik. Ini antara isu-isu yang dibincangkan dalam buku teks awal. Jadinya,
Student, dia belajar benda ni, dia mudah, dia okey je. Cuma macam mana kita nak jawab ni, sir? Cuma macam mana kita nak jawab dalam exam? Nak jawab dalam exam, lagi sekali saya cakap, awak tulis je apa benda perkataan awak nak tulis, asalkan ada benda ni. Tahap ketiga, Malaysia berbaik dengan negara timur. Pun betul. Malaysia mengamalkan dasar pandang timur. Betul. Ramai student dia takut apa tahu? Ramai student dia risau pasal fakta huraian contoh, fakta huraian contoh. Awak tahu tak? Bila awak dah faham, awak huraikan segala benda, awak tulis segala apa yang awak tahu, takkanlah tak dapat markah. Sebab tu belajar sejarah, bila awak faham dan awak hafal, awak champion. Okay, itu tahap ketiga, berbaik dengan negara timur. And ada satu lagi, which is waktu ni kita fokus kepada ataupun kita berbaik dengan negara kelas ketiga. Okay, so dua konsep. Tahap ketiga, fokus kepada ekonomi. Yang pertama, berbaik dengan negara timur. Yang kedua, negara kelas ketiga. Negara kelas ketiga ni negara yang macam mana? Okay, sorry saya gunakan perkataan yang mungkin agak kasar sikit perkataan saya, iaitu negara-negara yang miskin. Ataupun baru nak membangun, negara miskin yang baru nak membangun, yang baru nak naik ekonomi dia. Contohnya apa? Contohnya Afrika Selatan. Tun M, dia sangat baik dengan Nelson Mandela. Siapa Nelson Mandela tu? Nelson Mandela tu adalah Presiden Afrika. Dia kena penjara 12 tahun baru boleh jadi presiden. Di Malaysia ni ada kena penjara setahun 2 tahun pun kecoh. Sorry. Isu luar tak boleh bawa masuk dalam ni. So jadinya kita buat hubungan baik dengan negara kelas ketiga. Apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan hubungan dua hala. Okay? Kita buat hubungan dua hala. So bagilah contoh negara mana? Bagilah contoh negara Afrika. Malaysia mengadakan hubungan dengan Afrika. Dekat sini contoh dia negara seperti Jepun dengan Korea Selatan. Inilah poin-poin dalam exam. Faham tak? Mari kita tengok sikit. Ekonomi Malaysia dipegang oleh British satu ketika dahulu. Okay. Oh, korang berborak dekat chat ke? Ganyang tu macam belasah je? Oh, ya betul. Ganyang macam belasah. Ganyang Malaysia belasah. Okay, baik dah. Okay, baik gang. So, saya ada bekalkan soalan kepada awak. Apa kata awak try buat soalan berdasarkan apa yang awak faham yang saya ajar tu. Okay, jawab je dulu. Lepas tu nanti pihak admin Wydad College ni, pihak Wydad University College, dia akan bagi jawapan kepada awak nanti. Saya sediakan dua-dua. Mula-mula saya bagi soalan. Ada kan soalan tu kan? Ada kan soalan saya bincangkan pasal benda-benda macam ni? Try buat dulu. Okay, try buat dulu. Nanti rasa macam nak cek jawapan, baru pihak Wydad akan bagi. Okay, baik. Gang, ganyang tu maksudnya apa? Uish, boleh berborak dekat sini pula. Ganyang tu macam lebih kurang macam belasah. Ini macam lebih kurang macam belasah. Macam belasah Malaysia. Nah, itu ganyang. Okay, baik gang. Mafilindo tu gabungan antara Malaysia, Filipina dengan Indonesia. Satu persatuan ataupun pertubuhan yang kita tubuhkan. Okay, persatuan dan pertubuhan yang kita tubuhkan semata-mata untuk menyelesaikan isu penubuhan Malaysia. Okay, baik. Lepas tu, okay, settle pasal benda yang ni. Sikit lagi nak borak dengan awak. Pasal pertubuhan-pertubuhan. Kod-kod keluar pertubuhan. Boleh jadi dia keluar OIC, dia keluar ataupun NAM, NAM 6 tu, ataupun ASEAN, PBB, Commonwealth semua tu. Apakah matlamat penubuhan? Apakah sumbangan semua? Sudah. Kita pula duk belajar pasal benda ni. Tiba-tiba keluar PBB, NAM apa semua kan. Okay, baik. Saya bagi tahu konsep yang mudah. Konsep dia which is awak nanti try tengok secara detail. PBB, Commonwealth dengan NAM. Tiga benda ni adalah pertubuhan dunia. Okay, OIC dia melibatkan agama. OIC dia lain sikit. Agama. ASEAN dia melibatkan Asia Tenggara. Yang PBB, Commonwealth dengan NAM ni, tiga-tiga ni adalah tak kisahlah. Engkau daripada Asia ke, engkau daripada Eropah ke, kau boleh masuk. Tapi ada syarat yang lain.
So maksudnya semua ada, tak kisahlah agama apa pun. So bila tiga ni kita borak pasal pertubuhan dunia, dia akan tanya, contoh soalan tanya, apakah sumbangan Malaysia dalam pertubuhan tersebut? Sumbangan Malaysia, tiga-tiga ni boleh bagi jawapan yang sama. Jawapan apa? Yang pertama, selesaikan isu dasar apartheid. Yang pertama selesaikan isu dasar apartheid. Yang kedua adalah menyelesaikan isu Palestin. Okay. Boleh salin benda tu kan? Menyelesaikan isu Palestin. Dan yang ketiga, menyelesaikan isu benua Antartika. Nah, tiga-tiga ni awak boleh jawab. Apakah sumbangan dia? Apakah sumbangan Malaysia kepada pertubuhan tersebut? Boleh. Okay. Dan yang lain-lain pun ada banyak lagi. Tapi tiga jawapan yang sama. Nah, itu antara tips-tips dia. Okay, baik kan? Bab 8 Form 5. British sertai pertubuhan Eropah. Ya, tak mengharapkan bantuan lain dah. Ya, betul. Apa lagi tu? Baiknya kita backup. Tajuk sport, sir. Okay, saya ni tak adalah tajuk sport. Okay, sebab apa tak berani nak bagi sport-sport kat student. Takut salah. Okay, cumanya saya punya topik based on past year question. Saya based on past year question dan trial. Saya tengok trial, saya tengok past year. Dan saya matchingkan dia. Okay, baik. Saya pun dah tak berapa ingat ni. Macam contoh ni. Sekejap. Ada dalam iPad. Sekejap dalam iPad, saya tunjukkan contoh apa yang saya pernah buat lah. Jauh mana mampu bertahan, sampai bila harus ku telan. Okay, macam contoh. Allah, ini untuk form 5 saja je ke? Oh, bab 1. Okay, macam contoh. Apa yang saya buat ni, apa yang saya buat ni adalah, ini analisis saya based on past year. Based on past year. Contoh, daripada 2004 sampai 2018. Lepas tu saya tandakan apa topik-topik yang dah keluarkan. So, benda-benda macam tu. Kita tak ada spot. Okay, kita tak kat chat. Okay, baik. Lepas tu, kopi tak kena. Okay, baik. So, macam mana nak buat, nak dapatkan benda tu? Nanti saya cuba bagi kepada pihak admin supaya pas kepada awak. Saya bagi pihak kepada admin, saya paskan kepada awak. Okay, senang je. Yang mana dah keluar last year, jangan fokus. Contoh, kalau bab 1 tak ada last year. Last year tak ada bab 1 2019 tak ada bab 1. Form 4 tak ada. So, maksudnya tahun ni penting. Kena macam tu. Nanti saya bagi senarai-senarai statistik past year. Saya bagi kepada pihak admin, nanti admin bagi kepada awak. Boleh? Okay, so ladies and gentlemen, saya rasa itu sahaja daripada saya. Hopefully you dapat perkara hari ini. Sedikit sebanyak insya-Allah membantu awak dalam exam. Kenapa saya tekankan bab 9? Sebab bab 9 antara bab yang wajib keluar. Okay, so ladies and gentlemen, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kemah boh. Okay, kembali kepada pihak MC. MC kita panggil MC lah kan? Sudah, macam mana ni? Okay, tadi adik-adik semua, kita dapat saksikan dan kita dapat tonton begitu banyak input-input menarik dan informasi-informasi penting yang telah pun dikongsikan oleh Sir Muhammad Syahni bin Muhammad Azizi dengan adik-adik semua, khususnya yang bakal menduduki peperiksaan SPM dan juga STPM tak lama lagi. Okey, jadi diharapkan adik-adik semua dapat beramal dan juga mengaplikasikan apa ilmu yang telah pun Sir Muhammad Syahni ajarkan sebentar tadi. Okey, jadi untuk sesi yang seterusnya, kita akan ke sesi yang seterusnya, iaitu saya akan ambil masa adik-adik semua tak lama, 2 hingga 3 minit sahaja. Okey, di mana saya akan memperkenalkan kepada adik-adik semua tentang Wydad Education. Okey, jadi kita tanpa membuang masa, kita move on dengan slide yang pertama. Okey, Wydad Education. Okey, Wydad Education terbahagi kepada 2. Okey, yang pertama Wydad University College dan juga Wydad College. Okey, Wydad University College dan juga Wydad College terletak di Bandar Indra Mahkota, iaitu di Kuantan, Pahang, Darul Makmur.
Okey, seterusnya Wida University College dan juga Wida College dimiliki oleh Wida Business Group di mana kita punya chairman pengerusi ialah Tan Sri Datuk Sri Muhammad Iqmal Obat Abdullah. Okey, seterusnya kita move on dengan Wida University College. Okey, seperti adik-adik semua dapat tengok kat sini, Wida University College kita punya main program, okey, program yang paling utama ialah program Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Kemudahan. Okey, so bagi adik-adik yang berminat nak jadi doktor tu, adik-adik semua boleh register dekat Wida University College. Sebab apa? Sebab kita punya ijazah MBBS, Ijazah Sarjana Muda MBBS mendapat pengiktirafan daripada MMC iaitu Malaysian Medical Council dan juga MQA. Kalau adik-adik tak minat jadi doktor, minat Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu, adik-adik boleh ambil diploma farmasi, ada juga diploma pembantu perubatan, diploma teknologi makmal perubatan dan juga asasi sains. Okey, asasi sains ni merupakan laluan pertama kalau adik-adik semua berminat untuk menjadi seorang doktor. Okey, seterusnya kita move on kepada education dan social studies. Okey, kita ada program sarjana muda psikologi, diploma fashion kreatif, diploma pendidikan awal kanak-kanak, diploma komunikasi dan media dan juga diploma seni bina. Okey, lepas tu kita ada juga program diploma kejururawatan. Kalau adik tak minat jadi doktor, okey, adik boleh jadi nurse. Okey, boleh ambil bidang diploma kejururawatan. Okey, seterusnya okey, kita ada juga program business management. Kalau adik-adik berminat nak buka bisnes, okey, adik boleh ambil program ni. Kita ada program apa? Kita ada program sarjana muda pentadbiran perniagaan, pengurusan teknologi, pentadbiran perniagaan sumber manusia. Okey, kita ada juga ekonomi, keusahawanan, peragaunan dan juga kewangan Islam. Okey, lepas tu kita ada juga lagi diploma perbankan Islam. Kalau mana-mana adik yang minat ke arah Islami, okey, adik boleh ambil program ni, diploma perbankan Islam. Okey, diploma pengurusan pelancongan. Kalau adik-adik minat nak travel, okey, kita ada juga diploma peragaunan, diploma pengajian perniagaan, diploma pengurusan kesetiausahaan dan juga asasi perniagaan. Okey, seterusnya kalau mana-mana adik yang berminat untuk buat programming, minat dengan sistem, okey, so adik boleh ambil program information technology. Adik boleh ambil sarjana muda teknologi maklumat, sarjana muda interaktif multimedia, diploma teknologi perisian, diploma interaktif multimedia dan juga diploma teknologi maklumat. Okey. Lepas tu kalau saya pasti kat luar sana ramai atlet. Okey, so manakah adik memang minat bahagian sukan, okey, adik boleh ambil program diploma sains kejurulatihan. Okey, untuk pengetahuan adik-adik semua, program ni adalah program yang hot di Wida University College. Okey, sekarang kita akan move on kepada Wida College. Okay. Wida College ni ialah kita menjalankan usaha sama dengan 3 buah universiti awam. Okey, iaitu universiti yang terlibat ialah UiTM, UTM dan juga UPM. So kalau untuk program usaha sama dengan UiTM, kita ada program diploma seni lukis serika fashion, diploma seni lukis serika perindustrian, pengajian sukan, pengurusan dan teknologi pejabat, pengurusan pelancongan, ada juga mass communication. Okey, lepas tu kita ada juga program under UTM, okey, usaha sama dengan UTM, iaitu kita ada program diploma ukur bahan, pengurusan hartanah, sains komputer multimedia, pengurusan teknologi, ada juga seni bina, pengurusan teknologi peragaunan. Okey, and then last sekali kita ada program usaha sama dengan UPM. Kita ada program diploma pengurusan perniagaan. Okey, ni saya kongsikan dengan adik-adik semua facilities dan juga kemudahan yang kita sediakan di Wida University College dan juga di Wida College. Okey, seperti yang dapat tengok tu lah. Kita ada auditorium dia, okey. Kita ada juga lobby, studio fashion, ada cafeteria, ada library, ada makmal sains, ada perpustakaan, ada simulation ward untuk student, untuk pelajar-pelajar nursing. Okey, ada lecture room, classroom, ada makmal komputer. Okey, seterusnya saya nak kongsikan juga dengan adik-adik semua aktiviti para pelajar yang telah kita jalankan di Wida University College dan juga Wida College. Okey, seperti yang dapat tengok, kita ada Trade and Green di Bukit Pelindung, malam pragraduasi di Hotel MS Garden di Kuantan. Seterusnya kita ada juga sukan kolej-kolej bersekutu UiTM, kita buat di UiTM Perlis. Seterusnya, okey, ni untuk adik-adik yang minat berfashion, suka dengan fashion, okey, menghadiri fashion show, ya kita ada. Kita ada program fashion show experimental di Hotel Mandura. Okey, seterusnya kita ada juga Trail and Green 2 di Taman Gelora.
Next, kita ada malam pragraduasi biasa kita buat di hotel Sri Manja Boutique Hotel. Seterusnya kita ada health promotion, Sekolah Sukan Malaysia Gambang, di Sekolah Sukan Malaysia Gambang. So, why masters? Kenapa mesti we that? Okay, sebab apa? Sebab pertama sekali, okay, kalau adik-adik nanti bila dah habis pengajian, adik nak sambung belajar, okay, kita memang menyediakan tempat praktikal kepada adik-adik semua, okay, di Widat Business Group. Dan yang kedua, kita mempunyai staff-staff dan juga tenaga pengajar yang berdedikasi dan juga mempunyai pengalaman yang cukup, dan juga kita juga ada strong financial support. Okey, seterusnya ni antara sebab-sebab lain, okey, sebab-sebab lain kenapa adik mesti memilih Widat sebagai salah satu destinasi pengajian adik selepas adik tamat pengajian SPM dan juga STPM. Okey, yuran pendaftaran percuma untuk semester 1. Seterusnya kita ada juga RM1,000 pinjaman sara diri, kemudian kita ada 30% bayaran balik untuk anak-anak Felda. Bagi semua ini tertakluk kepada terma dan syarat, dan sekiranya ada mempunyai sebarang persoalan ataupun ada yang adik nak tanya, okey, adik-adik semua boleh pergi ke pin chat yang kita dah pin, okey, iaitu website kami iaitu www.widat.edu.my. Okay, kat situ adik boleh pick mana-mana person in charge, so adik boleh tanya apa je yang adik nak tanya. Okay. Kemudian adik yang paling penting adik jangan lupa follow social media kami, okay? FB dan juga IG Widat University College, okay, Widat College Official, TikTok Widat Education, YouTube Widat University College, Twitter Widat Tweet. Okay, seterusnya seperti yang telah kita kongsikan di dalam grup Telegram, okey. Di situ ada boleh scroll, okey, ada boleh tengoklah laman yang telah kita kongsikan, laman social media yang telah kita kongsikan kepada adik. Okey, sebab apa adik kena follow kami? Sebabnya penting untuk adik mendapat informasi-informasi dan juga latest update daripada kami supaya adik tak terlepas sebarang tawaran-tawaran dan juga informasi-informasi menarik. Okey, kemudian saya Zuraini binti Muhammad Noh, saya dari mewakili Widat Education, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik semua. Terima kasih kerana telah menyertai webinar anjuran Widat Education. Jadi saya doakan adik-adik semua dapat jawab peperiksaan yang akan datang tak lama lagi dan dikurniakan keputusan yang cemerlang. Okay? Jangan lupa bagi yang beragama Islam untuk berusaha, berdoa dan juga bertawakal. Bagi yang bukan beragama Islam untuk melakukan ibadat mengikut ajaran masing-masing. Jadi sehingga kita berjumpa lagi untuk event yang akan datang pada hari esok bersama dengan Cikgu Debbie dengan tajuk beliau ialah Tips Menjawab SPM Mathematics. Okay, jadi kita jumpa lagi hari esok. Okay, bye.